Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsanatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billah. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sama-sama dalam pengajian kitab Al-Anwar Qudusiyah fi Ma'rifati Qawaidus Sufiyah karangan Imam Abdul Wahhab Sya'rani radhiyallahu anhu. Jadi kita masih lagi dalam adab yang ke-47. Masa dalam adab 47 yang lalu, penulis radhiyallahu anhu menceritakan tentang Imam Mazhab Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi kita dah bincangkan riwayat hidup beliau. Dan Syekh juga menyatakan tentang Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, dan kita dah bincanglah pada pengajian lalu. Jadi dalam adab yang ke-47 tu, Imam Ahmad bin Hanbal kata dia duduk bersama-sama dengan salah seorang syekh di zamannya yang bernama Abu Hamzah Al-Baghdadi. Dan Imam Ahmad berkata, apakah pendapat kamu, wahai ahli sufi, pada permasalahan ini? Maknanya dalam satu riwayat yang lain, maksudnya apabila ada ayat-ayat ataupun nas-nas yang berkaitan dengan kerohanian, nas yang berkaitan dengan ilmu tasawuf, roh, hati dan seumpamanya, maka Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu akan bertanya kepada syekh yang bernama Imam Abu Hamzah Al-Baghdadi. Namanya ialah Muhammad bin Ibrahim. Dan saya muliakan Ustaz Hafizullah sebagai pengurusi majlis dan semua ahli-ahli zikir. Moga Allah Ta'ala pelihara kita semua. Dan insyaAllah pada kesempatan hari ini kita akan baca riwayat hidup Syekh Abu Hamzah Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Moga-moga kita mendapat kemanfaatan dari apabila mendengar riwayat hidup beliau, dan apabila kita mendengar kata-kata hikmat secara khusus daripada beliau lah. Dari nama panggilannya ialah Abu Hamzah. Maknanya dialah bapa kepada seorang anak lelaki yang bernama Hamzah. Dan dia berasal daripada Baghdad. Dan gelarannya ialah Syekhus Syuyukh. Syekh kepada segala syekh-syekh yang berada di zamannya. Dan dia tadi antara orang yang hidup sezaman dengan salah seorang wali yang agung kita dah bincangkan sebelum ni, iaitu Imam Bishrun Al-Hafi. Dan dia juga hidup sezaman dengan imam mazhab yang agung, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Jadi gurunya ataupun orang yang dia mengambil ilmu tasawuf daripada ni ialah As-Sarir Ibn Mughallis. Makna guru ataupun pakcik kepada Syekh Junaid radhiyallahu anhu. Jadi Imam Abu Hamzah Al-Baghdadi ni, dia ialah salah seorang yang amat mahir di dalam ilmu qiraat, maksudnya ilmu membaca Al-Quran. Dan dia juga banyak berada di sempadan-sempadan menjaga negara-negara Islam daripada diserang oleh musuh. Dia maksudnya dia banyak menghadiri seruan jihad di zamannya, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sama juga seperti mana yang kita baca riwayat hidup Imam Ibrahim ibn Adham radhiyallahu anhu. Maksudnya dia selalu berada di medan perang, menjaga sempadan-sempadan. Dan Imam Ibrahim bin Adham juga apabila dia nak meninggal dunia tu, dia kata kepada anak muridnya, ambilkan busur pedang aku tadi, pasangkan talinya. Kemudian dia pegang busur pedang tersebut, maka dia meninggal dunia, menghembuskan nafas yang terakhir. Maksudnya mereka kekal berjihad zahir dan batin sekiranya zaman tersebut memerlukan. Dan antara anak murid ni ialah Khair Nassaj Muhammad ibn Ali Al-Kattani yang pernah kita bincangkan sebelum ni lah. Dari Imam Abu Hamzah Baghdadi ni, kalau dalam riwayat hidup ni, mereka nyatakan dia ialah antara orang yang pertama sekali bercakap tentang Safaiz Zikri.
Maksudnya berzikir dengan sebenarnya. Maknanya antara ulama yang membincangkan tentang permasalahan zikir. Zikir di dalam hati, zikir di dalam roh, zikir dengan memandang, zikir dengan mendengar dan seumpamanya. Jadi antara yang awal menceritakan tentang permasalahan zikrullah ialah Imam Abu Hamzah. Dan dia juga antara orang yang pertama menyentuh tentang jam'ul hammi. Maksudnya hendaklah kita tadi menghimpunkan semangat dan kehendak. Maknanya kita maklum Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tadi mestilah dengan niat. Jadi persoalannya apabila kita berdoa setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Maknanya kita minta untuk berjalan di atas sirat mustaqim. Jadi adakah berjalan di atas sirat mustaqim tu begitu mudah? Tak perlu kepada semangat yang kuat, tak perlu kepada keinginan dan seumpamanya. Jadi Imam Abu Hamzah ni dia antara orang yang membincangkan tentang ahli-ahli atau pemurid dia perlu menguatkan keazaman untuk berjalan di atas sirat mustaqim. Maksudnya kalau sesiapa yang pernah berjalan di dalam pengajiannya zahir, seperti dia ambil sarpi, lepas tu dia kena kuatkan semangat lagi ambil SPM, kuatkan semangat lagi ambil diploma, ambil lagi degree, lepas tu dia kena bersusah payah lagi master dan PhD. Itu dia panggil jam'ul ham. Kita menghimpunkan segala kehendak kita pada satu tujuan, iaitu PhD. Jadi untuk nak mendapatkan PhD itu dia kena lalu semua sedia daripada bawah. Jadi sekarang ni persoalannya untuk pensijilan di akhirat. Maksud makom kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dia perlu juga kepada alham, maknanya menghimpunkan kehendak yang amat kuat. Aku betul-betul nak kepada anta maksudi wa ridhaka matlubi. Jadi ada betul tak kita nak tadi tu? Kalau kita betul-betul nak kepada anta maksudi, itu isyarat kepada zat. Anta maknanya kita isyarat nak mendapatkan tauhid zat. Wa ridhaka matlubi, redha tu isyarat kepada tauhid sifat. Maksud kita nak mengenal sifat Allah yang mengurniakan, sifat Allah yang rahmat, sifat Allah yang memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Tu dia panggil ridhaka matlubi. Jadi kita punya kehendak yang nak dicapai dalam tarekat ialah ilahi anta maksudi. Anta dia merujuk kepada tauhid zat. Maksudnya nak mengenal zat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ridhaka, maksudnya nak menghendaki keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan mensyaratkan kepada tauhid sifat. Jadi kita kena jam'ul ham, himpunkanlah betul-betul kehendak tersebut. Maksudnya setiap hari kita fikir, kenapa dah umur aku 30 tak dapat lagi? Kenapa umur aku dah 40 tak dapat lagi makrifat ni? Kenapa umur aku dah 60 masih belum dibukakan hijab? Tak kira umur kita berapa sekalipun. Jadi kalau kita ada kehendak yang kuat tu, itulah dipanggil jam'ul himmah. Kita menghimpunkan kehendak tadi untuk satu tujuan saja. Dan yang mengganggu kita punya himmah ni atau kehendak ni ialah dunia lah. Mana kita letak 50% nakkan Allah, 50% kita nakkan pula dunia pula. Jadi bila berpecah, itu dia panggil tidak jam'u. Maksudnya kita punya kehendak tu dah berpecah dua. Bila dia berpecah, dia akan jadi lemah. Maksudnya yang nak dapat dunia pun tak dapat, dan nak dapat akhirat pun tak dapat. Jadi orang tanya pula soalan, habis kalau semua kehendak saya pada Allah Ta'ala, dunia saya nak buat macam mana? Maka jawapannya, kalau kita tadi menjadikan keseluruhan kehendak kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala sendiri yang akan menghantar dunia. Dunia ni bukan makna tak kerja. Maksudnya dunia ni maksudnya kita melakukan arahan, melaksanakan pekerjaan, tapi jangan ada kehendak kat situ. Sebab dunia tu Allah akan hantar. Bila kita buat saja zahir syariat, kita gerakkan saja tulang pakerat, nanti Allah sendiri akan susun rezeki-rezeki dan seumpamanya. Tapi kehendak di situ tu yang dia tak bagi tu. Jadi kita jangan keliru. Masa setengah orang, bila dia masuk tarekat, dia faham, agama Islam tak bagi bekerja. Agama Islam suruh duduk berzikir 24 jam. Itu ialah salah. Agama Islam tak bagi kita mencintai dunia, tak bagi kita menghimpun dunia. Maksudnya kita nak hidup macam mana? Jadi agama Islam menyuruh kita bekerja, tetapi tidak menjadikan dunia sebagai kecintaan di dalam hati manusia. Bahkan kecintaan ataupun kehendak tu 100% mestilah ditumpukan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua ialah mahabbah, kecintaan. Ini antara, maksudnya di peringkat awal tadi, tajuk-tajuk yang macam ni macam secara umum tentang zikir, menghimpunkan niat, kecintaan, syauq, kerinduan, al-qurub.
dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, al-uns dan kemesraan. Semua tajuk-tajuk ni, Imam Abu Hamzah ni ialah orang yang pertama sekali bercakap ala ru'usin nas, secara umum di khalayak ramai. Itu beza dia dengan ulama yang lain. Maksudnya wali-wali Allah di zaman tersebut, dia ada cakap, tapi kepada murid dia 3, 4, 5 orang, masuk dalam pintu rumah, dia tutup pintu, dia akan cakap kepada muridnya seorang, 2 orang, 3 orang, 20. Dan Syekh Junaid sendiri, anak muridnya dalam satu-satu majlis, apabila dia nak bercakap, tak lebih daripada 20 orang. Maksud kalau dia kata lebih daripada tu, dia akan tutup majlis, dia kata baliklah. Sebab dia kata bila dah lebih saja 20 orang, kebiasaannya seorang pun takkan faham. Sebab gangguan terlampau banyak. Maksud kalau ada 20 orang, dia akan ada 20 lintasan hati di dalam majlis. Maksud guru nak fokus, nak cakap pada satu benda. Tapi 20 orang ni, seorang lintas dunia, seorang lintas kerja, seorang lintas macam-macam. Jadi lintasan-lintasan tu, dia sebenarnya mengganggu orang lain. Lepas tu bila kita menghadiri majlis, terutamanya majlis zikir, atau kita menghadiri majlis ilmu, maksudnya hati kita tu kena diam. Jangan kita bercakap dalam hati. Sebab kalau kita menghadiri majlis, kita terganggu sekiranya ada kanak-kanak menjerit. Terganggu sekiranya anak-anak tadi lari sana, lari sini. Tapi kita tak maklum pula, yang syekh wali-wali Allah yang besar ni, dia mendengar percakapan hati kita. Dan kalau ada 20 orang dalam tu bercakap dalam hati, dia nak bercakap, nak mengajarkan sesuatu perkara, tapi 20 orang dekat depan ni semua bercakap. Ini menjerit, ini bincang, jerit kat rumah, ini jerit ke sana, jerit ke sini. Jadi itu yang panggil gangguan. Itu ialah antara kelebihan. Jadi makna nak bagi tahu, apabila Syekh Abu Hamzah Al-Baghdadi, dia dah mula bercakap tentang tasawuf di khalayak ramai, maka perbuatan tu dibenarkan. Itu yang dia nak bagi tahu tadi. Maksud dia dah menzahirkan dan dia dah memulakan. Jadi kita boleh teruskan sampai hari kiamat. Jadi antara keramat, maksudnya antara perkara-perkara yang diriwayatkan daripada Syekh Abu Hamzah Al-Baghdadi ni. Jadi sebagai contohnya daripada Abu Abdullah Ar-Ramli berkata, satu ketika Imam Abu Hamzah ni, Syekh ni, dia sedang bercakap di Jami' Tartus. Faqabiluhu, jadi orang terima percakapan dia. Maksud dia mengajar tu, orang kata suka, dia punya ilmunya bagus, ilmunya tinggi kan, ilmu tasawufnya. Maka tengah-tengah dia mengajar dia tu, tiba-tiba burung gagak menjerit ni. Maksud burung gagak, dia membunyikan suara. Maka tiba-tiba Abu Hamzah pun berkata, labbaika labbaika. Dia kata kepada burung gagak tadi, aku menyahut seruan kamu, aku menyahut seruan kamu. Jadi apabila labbaika ni, kita hanya sebut kepada Allah. Kan kita pergi haji, kita kata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik tadi tu. Tiba-tiba Abu Hamzah Baghdadi ni, dia ucapkan lafaz labbaika tadi tu kepada burung gagak. Jadi apabila dia cakap tersebut kepada burung gagak, fanasabuhu ila zandaqah. Maka orang di zaman ni tuduh dia tadi zindik. Tuduh dia tadi membawa ajaran sesat. Tuduh dia tadi dah keluar daripada agama Islam. Wa qalu hululiyun. Dan mereka berkata dia ni membawa akidah yang Allah Subhanahu Wa Taala turun kepada makhluk, bersatu dengan makhluk. Jadi itu tuduhan. Jadi mereka tadi menjadi saksi di hadapan qadi. Jadi dia tadi pun waturida. Jadi Imam Abu Hamzah tadi satu ketika dia dihalau daripada kawasannya. Wa bi'a farasuhu, dan dia punya kudanya dijual di depan pintu masjid. Dan orang kata hadza farasu zindiq. Inilah kuda yang dimiliki oleh satu orang zindiq. Maksudnya kita nak fahami, itu ialah keadaan wali-wali Allah semenjak daripada zaman dulu sampai kepada hari ini kan. Maksudnya manusia yang tak faham dengan ilmu mereka, keadaan mereka, apa yang mereka ungkapkan. Jadi manusia akan menuduh mereka tadi membawa ajaran yang tidak betul. Dan satu ketika juga Imam Abu Hamzah Al-Baghdadi masuk menziarahi Haris Al-Muhasibi. Maka tiba-tiba seekor kambing menjerit ni. Apabila kambing tadi berbunyi, maka Imam Abu Hamzah pun kata labbaika labbaika ya sayyidi. Aku menyahut seruanmu, aku menyahut seruanmu wahai penghuluku. Maksudnya dia kata dekat kambing tadi. Maksudnya Imam Abu Hamzah tadi, dia melihat ke semua makhluk ni ialah gambar. Dan dia melihat ke semua sifat bunyi suara tadi datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia faham lah cakap binatang-binatang tadi. Mungkin binatang tadi seru dia, binatang tadi ingatkan kepada dia, binatang tadi ada ungkapan nak dicakapkan. Jadi apabila dia buat macam tu di depan Haris Al-Muhasibi, faghadibal Harithu, maka Haris Al-Muhasibi pun marah. Wa akhadha sikin, dan dia ambil pisau. Dia kata illam tatub azbahuka. Dia kata kalau kamu tak bertobat daripada bercakap benda-benda macam ni, nescaya aku akan bunuh kamu. Dan inilah ucapan-ucapan yang tak difahami oleh orang awam kan. Maksudnya
yang diistilahkan sebagai syatahat. Maksudnya ucapan yang terkeluar daripada mulut wali-wali Allah apabila mereka tadi berinteraksi dengan alam semesta. Yang mereka tadi dah dibukakan hijab. Kan dia nampak kesemuanya ialah penzahiran zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia bercakap dengan semua benda sekelilingnya seolah-olah benda tersebut ialah zat Allah, ialah Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Jadi kita yang tak faham ni, kita ingat dia tadi mensyirikkan Allah ataupun dia tadi menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ni ada satu kisah tentang keramat yang Allah zahirkan kepada Imam Abu Hamzah Baghdadi ni. Maknanya Imam Abu Hamzah Baghdadi ni dia telah berjanji untuk bertawakal. Maksudnya dia dalam latihan, satu ketika dia dalam latihan bertawakal. Jadi dia berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak meminta apa-apa daripada makhluk. Sebab tawakal ni maknanya pergantungan sepenuhnya kepada Allah. Yang macam kita dah bincang sebelum ni. Imam Ibrahim Al-Khawwas. Maksud dia tadi apabila mereka dalam latihan bertawakal tu memang mereka tak minta langsung dengan manusia. Sehingga kan apabila dia tadi Syekh Ibrahim Khawwas tadi, apabila dia dalam perjalanan dia nak pergi ke Mekah kan, dia tadi jatuh daripada kudanya sebab tak ada makanan, tak ada air. Kemudian dia tadi dibawa oleh Malaikat Ridwan alaihissalam. Bawa Malaikat Ridwan turun daripada langit tadi, daripada syurga, bawa minuman kepada dia, tumpangkan dia sampai kepada Masjid Nabawi. Dan itu dah latihan tawakal di sisi kekasih Allah. Jadi Imam Abu Hamzah ni pun dia cerita tentang diri dia. Dia kata satu ketika aku pergi haji. Maka tak kala aku tengah berjalan, maka tiba-tiba dia tadi, masa satu riwayat kata dia mengantuk. Masa tengah berjalan nak pergi haji tadi, ada lubang di tanah. Lubang tu maksudnya lubang perigi lama yang dah tak pakai lah. Jadi perigi-perigi ni zaman dulu ni banyak sebab dia ialah sumber air. Dan dalam perjalanan maksudnya daripada Baghdad nak sampai ke Mekah tadi ada banyak perigi-perigi yang sememangnya dikorek untuk sumber air kepada orang yang pergi menunaikan haji. Cuma ada dah dipanggil perigi yang dah mati, perigi yang dah tak ada air. Jadi cuma perigi tu tak ditutup dengan sempurna. Jadi ataupun perigi tadi ada penutup yang tak kuat. Jadi dia langkah-langkah dekat perigi tu dia terjatuh ke dalam. Jadi apabila dia terjatuh, maka dia kata aku nak minta tolong lah ni. Tapi dia kata aku dah janji tak boleh minta tolong dengan manusia. Maka tiba-tiba ada dua orang lelaki lalu di atas perigi tadi. Dan dua orang lelaki tadi kata, oi perigi ni bahaya. Maksudnya kalau kita biarkan perigi ni terbuka, mestilah ada orang akan jatuh. Jadi Imam Abu Hamzah ni dia dekat dalam. Jadi dia fikir, aku ni dah berjanji dengan Allah Ta'ala untuk tidak meminta bantuan daripada manusia. Jadi aku tak akan minta tolong lah daripada orang yang berada di atas perigi tadi tu. Jadi dia pun diam. Jadi orang yang dua orang dekat atas tadi, mula-mula dia orang niat untuk nak ambil tanah, tambuskan perigi tadi. Jadi dia kata kalau orang ni bubuh tanah dalam perigi ni, memang aku mati tertanam lah dalam ni. Tapi dia kata biarlah nak buat macam ni. Cuma akhir sekali dua orang dekat atas tadi tu, dia bincang-bincang, dia kata dia tak tambus. Dia cuma ambil papan, dia tutup perigi tersebut supaya orang lain tak terjatuh ke dalam. Jadi dia perigi tadi pun ditutup. Jadi Imam Abu Hamzah Al-Baghdadi pun kekal dalam perigi tersebut selama 1 hari 2 malam. Tunggu je lah. Lepas tu dia mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata aku tidak akan mengadu masalah yang menimpa daku ini melainkan kepadamu wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila dia tadi bermunajat memohon daripada Allah, maka tiba-tiba dia dengar penutup di atas tadi dibuka. Apabila penutup di atas tadi dibuka, dia dengar satu suara yang dia tak apa nak faham lah. Dalam satu riwayat lain, lepas tu ada satu suara tu kata pegang tanganku. Jadi bila dia pegang dekat atas tu, dia rasa macam satu yang kasar. Tapi dia pegang lah. Bila dia pegang, dia diangkat, tarik keluar. Bila dia dah sampai keluar, dia tengok yang tarik dia keluar tadi ialah seekor harimau. Binatang buas yang semua orang lari daripadanya. Jadi Allah hantar seekor binatang buas tadi untuk mengeluarkan dia daripada perigi tersebut. Jadi apabila dia dah keluar tadi, maka apabila binatang tadi dah pergi, maka dia dengar satu suara berkata, wahai Abu Hamzah, istanqaznaka minal bala'i bil bala. Aku selamatkan kamu daripada bala dengan bala juga. Maksudnya orang kalau jumpa harimau, pada dia bala lah. Maksudnya memang kena makan harimau lah, kena faham dengan harimau tu. Tapi Allah Ta'ala boleh menukar satu benda yang menjadi penyebab kepada bala. Allah boleh tukarkan benda tersebut menjadi sebab keselamatan. Jadi sebab tu kita
jangan sekali-kali sangka buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dan dalam suara tu juga kata wa kafainaka ma takhaf bima takhaf. Dan aku selamatkan kamu daripada perkara yang kamu takut. Maksudnya kita takutlah mati dalam pergi tertinggal seorang-seorang, tak ada siapa nak selamatkan. Tapi Allah selamatkan dia daripada ketakutan tersebut bima takhafu, dengan perkara yang kamu takut juga. Iaitu harimau yang kita rasa binatang buas. Kita namakan dia binatang buas. Padahal kita, manusia yang tidak membersihkan nafsunya lebih buas daripada harimau tadi. Jadi itu satu keramat lah yang Allah zahirkan, kurniakan kepada Imam Abu Hamzah Baghdadi radhiyallahu anhu semasa dia dalam latihan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahagian seterusnya kita sambung ucapan-ucapan dan kata-kata hikmat daripada Imam Abu Hamzah Baghdadi radhiyallahu anhu. Antaranya dia berkata, alamatus sufi sadiq an yaftaqira ba'da al-ghina wa yadhilla ba'da al-izz wa yakhfa ba'da al-shuhra wa alamatus sufi al-kazib an yastaghniya ba'da al-faqri wa ya'izza ba'da al-dhulli wa yashtahira ba'da al-khafa. Okay, jadi sekarang ni kita tengok kalau kita tadi masuk di dalam tarekat, kita akan lihat beberapa perubahan pada diri kita. Jadi antara perubahan yang menunjukkan kita tadi benar-benar masuk di dalam tarekat, yang kita tadi benar-benar mengamalkan zikrullah, dia mesti ada 3 perubahan. Ini yang Imam Abu Hamzah bagi tahu. Pertama sekali, yaftaqira ba'dal ghina. Dia menjadi fakir setelah dia tadi kaya. Maksudnya dia masuk saja tarekat, Allah Ta'ala tarik dia punya harta dia sikit sampai dia punya kemewahan dunia yang dia megah selama ni, kemewahan dunia yang dia duk kejar pagi petang siang malam, kemewahan dunia yang menyebabkan dia tadi tak boleh berzikir, tak boleh beribadat, semua kemewahan dunia tadi tu ditarik dan dijauhkan. Kerana dunia tadi ialah racun yang mematikan hati dia. Itu pertama sekali, tanda yang mesti ada pada orang yang masuk, yang benar-benar berjalan di dalam tarekat. Itu tanda pertama. Tanda kedua, dia menjadi rendah, dihina setelah dia tadi mulia. Maksudnya sebelum tu dia ada pangkat tinggi ke, ataupun sebelum tu dia tadi orang duk agung-agungkan dia ke, orang duk hormat dia ke, orang duk sembah dia ke, orang duk sebut-sebut nama dia, orang bagi dia gelaran yang hebat-hebat ke. Tapi bila masuk tarekat, semua orang yang puji-puji dia semua dah lari dah. Semua orang yang agungkan dia semua dah tak layan dah. Maksudnya dia menjadi hina, dia menjadi manusia biasa. Yang ketiga, alamat ni ialah wa yakhfa ba'da syuhrati, dan dia tadi hilang. Maksudnya dia jadi low profile setelah dia tadi sebelum ni ialah orang yang masyhur, orang yang terkenal, orang yang disebut-sebut. Jadi dia kata itulah tanda as-sufi sadiq, ahli tasawuf yang benar. Maksudnya dia akan hilang 3 penyakit tadi tu. Pertama, penyakit cintakan dunia akan hilang. Cuma penyakit cinta dunia dalam hati hanya boleh hilang apabila dihilangkan pada tangan dulu. Lepas tu dia akan dirasa hina. Hina tu maksudnya untuk membuang sifat takabur. Kita selagi mana kita tak boleh menghinakan diri. Macam Imam Ghazali menghinakan diri dia, tinggal dia punya jawatan di universiti, jawatan yang besar tadi, tinggal menjadi pencuci tandas di Masjid Bani Umayyah. Itu semua dia panggil menghinakan diri. Maksudnya kita tadi ada jawatan yang besar, kita guru, kita hebat, kita macam mana, tapi kita pergi basuh pinggan, kita pergi angkat sampah, buang sampah, sapu sampah, basuh tandas. Itu dia panggil menghinakan diri. Jadi kalau kita masuk dalam tarekat, semua kerja tu tak mau buat. Saya nak buat kerja yang hebat-hebat je. Kerja yang berkaitan dengan duit, kerja yang hebat-hebat, kerja yang nampak megah, itu saya nak buat. Tapi kalau kerja-kerja sampah-sampah ni, kerja-kerja cuci-cuci ni, ini saya tak mau buat. Itu belum tanda murid tadi benar lagi. Itu tanda ada dusta lagi. Dan satu lagi, kemasyhurannya hilang. Maksudnya kemasyhuran di sisi ahli dunia hilang. Sebab kita sekarang ni akan masyhur di sisi ahli Allah. Kita akan masyhur di sisi wali-wali Allah, dan dia tak bergabung dua tu. Kita nak masyhur di ahli bumi, ahli maksiat, kemasyhuran yang sementara ke, ataupun kita nak masyhur di sisi ahli langit. Allah menyebut nama kita di langit, Allah menyebut nama kita di sisi malaikat, di sisi nabi-nabi dan rasul. Dan itu ialah perkataan pertama yang dinyatakan oleh Syekh Abu Hamzah. Dia kata untuk kita nilai diri kita. Jadi dia kata wa alamatus sufil kazib, dan dia kata tanda ahli sufi tapi yang dusta. Maksud kita masuk tarekat tapi kita berniat tu belum betul. Tandanya ialah masa sebelum masuk tarekat susah, masuk tarekat jadi kaya pula. Ataupun sebelum masuk tarekat dia tadi hina.
Kan, maksudnya buat kerja-kerja rendah, sapu sampah, buang sampah, cuci pinggan. Bila dah masuk tarekat, tak mau lah. Oh, saya semenjak dah habis tahlil ni, saya semenjak dah zikir banyak ni, saya semenjak dah zikir lama ni, saya tak boleh buat kerja-kerja ni. Ini kerja-kerja orang lain, bukan kerja saya. Maksudnya dia dah menjadi sombong, mengagungkan dirinya setelah dulu dia tadi hinakan dirinya. Lepas tu yang satu lagi, wajtahira ba'dal khafa. Maksudnya dia tadi masyhur pula. Dulu sebelum tu orang tak kenal dia pun. Sebelum dia masuk tarekat, orang tak kenal dia. Tiba-tiba masuk tarekat, dia tadi jadi masyhur pula. Dia terkenal ke sana ke sini, orang panggil ke sana. Itu tanda ada pendustaan di dalam niat bertarekat. Maksud sama ada kita tadi tak betul-betul bertarekat ataupun kita ada niat kepentingan dunia yang kita sembunyikan dalam diri. Jadi tu yang penulis nak beritahu, jangan sekali-kali ada kesilapan tersebut, sebab dia akan merugikan masa kita dalam tempoh masa yang panjang. Orang masuk tarekat dapat dekatkan diri pada Allah. Kita masuk tarekat makin jauh pula daripada Allah. Dan kita minta lindung lah. Betul, nasihat Imam Abu Hamzah yang kedua ialah minal muhal an tuhibbahu thumma la tadhkurah wa an tadhkurahu thumma la yujidaka ta'ma dhikrihi wa yushghilaka bi ghairihi. Maksudnya dia nak bagi tahu antara perkara yang mustahil. Maksudnya ini untuk kita semua, untuk panduan. Syekh ni dia bercakap sebagai satu panduan untuk diri kita. Jadi Syekh berkata, antara perkara yang mustahil ialah kamu mendakwa cintakan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi la tazkurahu, tapi kamu tak zikir pun. Boleh. Maksud kita, saya cintakan Allah, cintakan Rasul, tanya berapa kali berzikir satu hari? Sebut nama tahlil berapa kali satu hari? Zikir 5,000 buat berapa banyak? Tak ada. Jadi maksudnya kita nak mendakwa zikir, nak mendakwa mahabbah tu tak boleh. Sebab man ahabba syai'an aktsara min zikrihi. Siapa yang cinta pada sesuatu, dia akan sebut-sebut selalu. Jadi kalau orang tadi cinta pada dunia, dia akan sebut dunia tu pagi, petang, siang, malam. Jadi kita tengok kita punya percakapan yang selalu keluar tu, ceritanya tentang apa? Kalau cerita tentang kenderaan, rumah, harta benda, perniagaan. Kalau bincang masa waktu kerja, mesyuarat tu tak apa. Itu memang kena bercakap lah. Urusan dunia. Tapi di waktu lain tu, cerita tentang wali Allah tak ada pun. Kan, cerita tentang amalan-amalan pun tak ada. Cerita tentang apa dia? Aib diri kita tak pernah cerita, takkan cerita ni. Kan, aib diri kita tak boleh cerita langsung. Kalau orang tegur pun tak boleh nak dengar. Tapi kalau cerita tentang dunia tu, itu yang kita cara nak nilai tadi tu. Lepas tu dia kata mustahil juga. Kalau kamu tadi berzikir, kemudian Allah Ta'ala tak bagi rasa berzikir tadi tu. Dan Allah Ta'ala menyibukkan kamu dengan benda yang lain. Okey, sekarang ni apa tanda kita berzikir pula? Tanda kita cinta ialah kita berzikir. Sekarang ni dia nak bagi tahu apakah tanda kamu ni orang berzikir. Tanda ni ialah kamu mesti mendapat ta'ma zikrihi. Kamu mesti mendapat rasa berzikir tadi. Dan maksud kamu dapat rasa ketenangan, kamu dapat rasa keseronokan dalam hati kamu, kegembiraan rohani, kebahagiaan. Dan satu lagi, mustahil kalau kamu tadi berzikir, yushghilaka bi ghairihi. Mustahil Allah Ta'ala akan menyibukkan kamu dengan selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita benar-benar berzikir, sebab dalam kan dia kata fazkuruni azkurkum. Kalau kamu benar-benar mengingati aku, azkurkum, aku pula akan mengingati kamu. Maksudnya, kalau kita hantar SMS ataupun WhatsApp pada seseorang, orang tu balas. Jadi, bila kita hantar lagi dia balas, maknanya kita tak sempat nak layan benda lain dah. Kita tak sempat nak tengok YouTube, kita tak sempat nak tengok Facebook, sebab kita tengah berhubungan dengan satu orang secara fokus. Jadi macam tu Syekh nak bagi tahu. Dia kata kalau kamu betul-betul berzikir, kamu akan berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah kata kamu ingatlah kepada aku ingat kepada kamu. Jadi dia akan sentiasa berhubung dengan Allah Taala. Jadi tak sempat nak fikir benda lain lah, dia kata. Jadi itu dua tanda apabila kita tadi nak menghukum aku ni orang berzikir ke tak berzikir. Pertama ialah rasa tentang zikir tersebut di dalam diri masing-masing. Maksud kita boleh rasa denyutan, kita boleh nampak nur apa sebagainya, kita boleh rasa zikir tu hidup dalam badan kita. Dan satu lagi, kita dah tidak sibuk dengan benda-benda yang lain. Jadi itu nasihat kedua lah. Yang ketiga, Imam Abu Hamzah berkata, man alima tariqal haqqi ta'ala sahula alaihi sulukuhu wala dalila ala tariqi ila Allah ta'ala illa mutaba'atul rasul sallallahu alaihi wasallam
fi ahwalihi wa af'alihi wa aqwalihi. Jadi Imam Abu Hamzah berkata, siapa yang mengetahui jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mudahlah untuk dia tadi melintasinya, untuk bersuluk di dalamnya. Dan tiada penunjuk kepada jalan Allah Ta'ala melainkan dengan mengikut Rasulullah pada keadaan hatinya, pada perbuatannya dan pada percakapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksud ini Imam Abu Hamzah dia nak bagi tahu permulaan tarekat tu apa. Sebenarnya perkara yang memudahkan kita masuk tarekat ialah ilmu. Cuma apakah ilmu tersebut? Ilmu tadi ialah pengetahuan tentang kefarduan berzikir, ilmu tentang kepentingan guru, ilmu tentang adab-adab dalam tarekat, ilmu tentang kewajipan bersuluk, ilmu tentang fardu ain, tasawuf ialah fardu ain. Jadi semua ilmu tu kena ada. Ilmu tentang semata-mata sembahyang tak khusyuk tu tak diterima di sisi Allah. Ilmu tentang apabila kita tadi berzikir, Allah Ta'ala akan mudahkan jalan ke syurga. Jadi Imam Abu Hamzah kata, kalau kamu ada ilmu tentang fardu ain, jadi kamu senanglah nak bersuluk. Jadi banyak orang ni tak nak bersuluk langsung, tak nak masuk tarekat sebab dia kata tarekat ajaran tak betul. Tarekat tak ada dalam Islam. Kan dia panggil jahil tu. Bila dia mengeluarkan kenyataan macam tu, itulah tanda kejahilan yang amat sangat. Kejahilan tu kan lawan kepada ilmu. Jadi kenapa yang orang tak masuk tarekat? Kenapa yang orang tak bersuluk? Kenapa orang tak berzikir ni? Sebab jahil lah. Kejahilan. Jadi syaitan, iblis ni dia amat tahu yang akan merosakkan umat Islam ni ialah kejahilan sahaja. Dari caranya dia ciptalah sistem pendidikan yang menjahilkan umat Islam. Dia ciptalah ajaran-ajaran di dalam agama Islam yang memesongkannya daripada fardu ain. Dia ciptakan Syiah yang memesongkan daripada ahli-ahli sufi. Dia ciptakan Wahabi yang melawan ahli sufi terus. Jadi dia cipta segala pelbagai akidah Mu'tazilah ni tolak terus keramat-keramat. Jadi kesemua ajaran-ajaran yang menyimpang daripada ahli sunnah ni, dia akan menjauhkan manusia daripada ilmu. Ilmu yang sebenar. Ilmu fardu ain yang sebenar. Dan apabila ilmu tu dah tak ada, kita dah tak pernah tahu. Oh ya, ada tarekat, tak pernah tahu. Ada zikir, tak pernah tahu. Jadi memang susahlah nak berjalan dalam tarekat. Jadi sememangnya lah ilmu ialah kunci kepada kejayaan dalam dunia dan akhirat. Dan akhir sekali Imam Abu Hamzah berkata, bila kamu dah masuk pula dalam tarekat, okey, kita kata saya nak berjalan dengan cepat di dalam tarekat tersebut, maka tak ada cara melainkan kamu mengikutlah Rasulullah SAW. Maksud Rasulullah semayang 5 waktu, kamu semayanglah 5 waktu. Kan Rasulullah SAW semayang Qabliyah, kita semayanglah Qabliyah. Apa saja ibadat yang Rasulullah buat, muamalat ni, Rasulullah kata muamalat ni haram, kamu katalah muamalat ni haram. Rasulullah kata muamalat akad ni halal, kamu katalah akad ni halal. Maksud ikutlah Rasulullah tadi. Ikut syariat yang dah digariskan oleh Rasulullah SAW. Jadi cepatlah kita berjalan di atas surat mustaqim tadi. Tapi kalau Rasulullah tadi semayang ni 5 waktu, kita semayang 1 waktu, berjalan juga atas surat mustaqim tadi, tapi lambat. Lambat sangat, takut umur kita habis, kita tak sempat nak sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi yang keempat, maksudnya Imam Abu Hamzah radhiyallahu anhu dia berkata, man ruziqa salasata asya' faqad naja minal afat. Siapa yang direzekikan dengan 3 perkara, nescaya dia akan terselamat daripada kebinasaan. Batnun khalin min qalbin qani'in. Perut yang kosong daripada hati yang sentiasa berasa cukup. Maksudnya dia kata, dia nasihat kita supaya banyakkan berpuasa lah. Wa faqrun daimun ma'hu zuhdun hadir. Kefakiran yang berterusan bersama-sama dengan sifat zuhud yang sentiasa. Wa sabrun kamilun ma'hu zikrun daim. Dan bersabar yang sempurna bersama-sama dengan zikir yang berterusan. Dari itulah perkara yang kita dah sebutlah sebelum tadi, maksudnya kekal berzikir, kefakiran yang datang di awal kita berjalan dalam tarekat. Cuma apabila di kefakiran tu, sekiranya Allah Ta'ala tadi melihat kita tak sesuai dengan harta benda yang banyak, Allah akan kekalkan kefakiran tu sampai mati. Sebab kita sekarang ni kita nak jadi radiyatan mardiyah, redha dengan apa yang Allah kehendaki, mardiyatan, dan Allah redha kepada kita. Tapi sekiranya Allah melihat kepada kita ada keperluan untuk diberikan harta yang banyak untuk membantu umat Islam, seperti Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, yang semua ahli Madinah tadi itu hidup dengan harta dia. Jadi disebabkan dia ada sifat sedemikian, maka Allah bagilah harta dia sebanyak-banyaknya. Sebab dia, harta tu untuk dia bantu.
1/3 hidup dengan nafkah daripada dia. 1/3 ahli Madinah tadi hidup dengan hutang daripada dia. 1/3 daripada ahli Madinah tadi ambil modal daripada dia untuk bekerja. Jadi kalau dia tadi sampai kepada tahap tidak zuhud tadi tu, seperti Abdul Rahman bin Auf, Allah Ta'ala bagilah dunia kepada dia. Cuma yang kita risaunya, kita berjalan dalam tarekat, tiba-tiba kalau Allah bagi harta yang banyak, dah gaib, dah tak datang tarekat. Itu sebab Allah tak bagi. Jadi bukannya Allah Ta'ala tadi nak sekat dunia tu daripada kita, cuma Allah risau, aku bagi dunia yang seperti bangkai. Aku bagi dunia yang binasa. Aku bagi dunia yang nak pakainya sekejap. Tapi kamu tinggalkan akhirat yang selama-lamanya. Kan dia kata rugi tu. Jadi Allah kesian dekat kita. Jadi Allah pun sekat. Jauhkan dunia. Sekat dunia tu daripada kita. Bukan bermakna Allah tak nak bagi. Kita yang tak berkelayakan. Kita yang tak berkemampuan. Jadi kita jangan marah ke Tuhan. Kita kena radiyatan. Kamu redha lah. Cuma ada dari kalangan kita, ada orang yang berkemampuan. Dunia tadi dia boleh letakkan di tangan dia. Boleh letakkan di hujung jari dia. Dia tak masukkan dunia tadi dalam hatinya. Kalau orangnya macam tu, dan dia ada tanggungjawab untuk mengagihkan dunia, untuk menguruskan dunia, untuk mentadbir manusia, jadi Allah bagilah dunia itu kepada dia. Jadi apa yang Allah pilih pada kita, itulah yang terbaik. Jangan kita nak meminta dan jangan kita nak tukar. Dan dalam satu riwayat, dan kata hikmatnya yang kelima, satu ketika Imam Abu Hamzah, dia berjalan melintasi satu orang padri. Maksudnya salah satu padri di Tariq Rum, maksudnya dekat Rom sana. Maka dia berkata kepada padri tersebut, adakah di sisi kamu ni perkhabaran daripada kitab-kitab umat yang terdahulu? Maka padri tadi berkata kepada dia, naam je. Dia kata, aku ada ilmu. Dia kata, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ada satu kumpulan manusia di dalam syurga dan ada satu kumpulan manusia di dalam api neraka Jahannam. Jadi maksudnya nak dia beritahu kepada kita, kena beriman dengan rukun Islam yang ke-6. Antuk minabil qadari khairihi wa syarrihi. Ada kebaikan dan ada kejahatan. Jadi bila ada kebaikan dan kejahatan, diri kita ni berpotensi untuk ditimpa wal'iyazbillah dengan kejahatan tersebut. Jadi selalulah minta lindung. Selalulah minta selamat. Kan? Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu kita minta lindung lah. Minta selamat. Jangan kita sombong. Jangan kita tak nak minta. Sebab kebaikan dan kejahatan tu ada di sekeliling. Jadi kalau kita tak minta kebaikan, sekurang-kurangnya minta kebaikan tadi dengan baca bismillah lah. Sebab bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim tu lambang kepada kebaikan. Lambang kepada nak beri kebaikan kepada diri kita. Jadi bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita minta supaya dijauhkan daripada kejahatan dan dikurniakan kebaikan. Daripada apa yang kita nak buat. Kita nak menulis, kita nak makan, kita nak berjalan, kita nak bawa kereta. Bila kita baca tu kita niat supaya Allah Ta'ala selamatkan. Dan yang keenam, Imam Abu Hamzah berkata, hubbul faqiri syadidun wala yasbiru alaihi illa siddiqun. Ni satu ungkapan daripada dia lah. Maksudnya orang ramai lah zaman dahulu ni orang sebut cinta Allah, cinta Rasul, cinta Allah. Maksudnya saya nak mencintai Allah, saya nak mencintai Rasul dan seumpamanya. Banyaklah ungkapan macam tu. Jadi imam dia kata, hubbul faqiri, kecintaan di sisi orang yang bertarekat. Al-faqir ni maksudnya ahli sufi. Al-faqir ni maksudnya wali-wali Allah lah. Kecintaan di sisi orang yang benar dengan Allah Ta'ala ni syadidun, amat berat. Wala yasbiru alaihi, tidak boleh sabar terhadap kecintaan tersebut illa siddiqun, melainkan orang yang mempunyai keazaman yang amat benar sahaja. Maksudnya dalam satu riwayat yang lain mungkin kita akan baca dalam kitab Anwar Qudusiyah tu, ada orang tadi dia nak rasa kecintaan dengan Allah Ta'ala. Jadi Allah letakkan sedikit kecintaan tersebut, maka orang tadi terus cair. Daripada jasad kita yang keras macam ni terus jadi cair, mati, meninggal dunia tersebut kerana tak tahan menanggung kecintaan tadi. Dan kecintaan dari tu, maksudnya kalau diletakkan setitik, dua titik kepada kita yang tak tahan dari tu, nescaya kita akan menjerit lalu mati, meninggal dunia. Jadi tu dipanggil syadi tu, maksudnya kita mendakwa kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak maksudnya Allah nak bagi kecintaan tu sebab Allah amat sayang kepada kita. Allah amat sayang kepada makhluk. Tapi makhluk ni yang aku nak bagi kecintaan aku ni, dia tak boleh tahan. Dia tak menguatkan rangka dia. Maksudnya Allah nak bagi satu kurniaan yang beratnya 1 tan. Mahabbah tu dia ada beratnya sendiri. Dan beratnya tu kita kata 1 tan. Jadi kalau 1 tan tu kita letak atas orang tadi, penyek lah dia. Lempeng terus.
Jadi macam mana nak buat? Kita kena menguatkan rohani. Kita kena menguatkan rangka rohani. Kita kena menguatkan hati. Kan menguatkan roh. Jadi bila rohani jasmani kita dah kuat, kalau Allah letak sedikit kurniaannya, berat-berat kita boleh tahan, kita boleh tahan. Tak ada kita menjerit, tak ada kita hilang akal ke pengsan ke gila ke. Itu sebab dia kata, kurniaan-kurniaan yang Allah nak bagi ni amat berat. Wala yasbiru alaihi, tak boleh sabar atas kurniaan tersebut. Maksud kalau Allah bagi kecintaan tadi, dia akan datang, pertama nak menanggung kecintaan tu sendiri amat berat. Lepas tu kedua, kita kena menahan dia punya segala ujian tadi lah. Ujian yang datang apabila kita mendakwa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, Imam Abu Hamzah berkata, "Idza fatahallahu 'alaika tariqan min tariqil khair falzamhu." Ni dia kata apabila Allah Taala bukakan kepada kamu satu pintu daripada pintu kebaikan, kamu jagalah pintu tersebut. Maknanya Allah bukakan kita untuk contohnya jaga. Maksudnya ke ekonomi umat Islam. Atau kita buka kita untuk menjaga rawatan, perubatan umat Islam. Ataupun Allah Ta'ala buka kita untuk menjaga pendidikan, pengajian, kitab turas, tahfiz, Al-Quran seumpamanya. Ataupun Allah buka kita untuk membuat program-program kepada umat Islam. Jadi apabila Allah bukakan mana-mana pintu kebaikan, Imam Abu Hamzah kata, falzamhu, kamu peganglah betul-betul pintu tersebut. Kamu jagalah betul-betul pintu kebaikan tu. Ini dia bukan bincang kerja kita. Kerja kita tu, itu ialah urusan kita sendiri. Ini pintu kebaikan yang memberi kemanfaatan kepada umat Islam. Lepas tu dia kata, kamu kena pegang betul-betul setiap tempat-tempat yang Allah dah letakkan kamu. Lepas tu, wa iyyaka an tanzura ilaihi. Dan jangan sekali-kali kamu memandang kepada kerja tersebut. Sentiasa sebut-sebut, akulah buat ini, akulah buat itu, akulah berjaya kat sini, akulah berjaya kat situ. Au taftakhira biha, atau kamu duk megah. Megah dengan satu-satu tugasan yang kamu buat tadi tu. Saya lah tolong orang, dulu saya lah buat ni, dengan sebab akulah jadi macam ni, kalau tak aku tak jadi macam ni. Jadi dia kata, buat apa kamu pergi fikir macam tu? Itu semua dia panggil syirik. Yang bergerak sekarang ni, yang bekerja, yang menzahirkan perbuatan tu, semua Allah Ta'ala. Yang kamu pergi sombong, kamu kata kamu tu kenapa? Habis apa nak buat? Maksudnya kita nampak Allah letakkan kita pada satu-satu bidang kebaikan. Apa nak buat? Washtagil bisyukri man waffaqaka lidzalika. Hendaklah kamu tadi menumpukan kepada berterima kasih, bersyukur kepada Allah yang memberi taufik kepada kamu untuk melakukan kebaikan tadi. Maksudnya Allah yang pilih daripada ramai manusia. Allah pilih kita untuk tolong tarekat. Allah pilih kita untuk tolong ahli. Allah pilih kita untuk buat kerja-kerja di dalam agama. Masa itu yang nak kena syukurnya, bukan megah. Aku dapat buat ni, aku dulu buat ni, aku sekarang aku. Itu tak ada faedah kita. Fa inna nadharaka ilaihi yusqituka min maqamika. Kalau kita kerana dia kata kamu memandang kepada diri kamu, kelebihan kamu, kamu punya kehebatan, kamu rasa tu, yusqituka min maqamika, akan menjatuhkan kamu daripada maqam kamu sendiri. Maksudnya kita daripada dekat kita akan jadi jauh. Daripada kita tadi ada nur, nanti nur tu akan hilang. Kita minta lindung daripada semua-semua, daripada ada kedudukan digugurkan. Washtighaluka bisyukri yujibulaka fihil mazid. Dan kalau kamu tadi bersyukur, terima kasih Allah Ta'ala letak aku di sini. Terima kasih Allah Ta'ala pilih aku untuk buat kerja agama, untuk bekerja dalam tarekat, berkhidmat kepada ahli, berkhidmat kepada orang Islam. Terima kasih, bersyukur kerana dipilih tadi tu. Jadi kalau kita tadi dipilih, dipanggil untuk buat kerja, kita bersyukur, maka dia kata yujibulaka fihil mazid, akan menyebabkan kamu dikurniakan lagi dengan tambahan. Dikurniakan lagi dengan tambahan-tambahan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala qala ta'ala wala in syakartum la azidannakum, jika kamu bersyukur aku akan tambah. Jadi sebab dalam ayat yang lain Allah Taala berfirman, fa in tatawallaw, kalau kamu tadi berpaling, yastabdil qauman ghairakum, Allah Taala akan tukar dengan kaum yang lain. Maksud sekarang ni Allah pilih kita untuk buat kerja agama, tapi kita tak tahu, kalau kita berpaling, aku tak nak lah, susah lah, asyik aku je kerja, orang lain tak payah. Jadi kita niat tatawallau dulu, yastabdil qauman ghair, Allah akan tukar dengan satu kaum yang lain. Itu kita takut tadi. Summa la yakunu amsalakum, dan kemudian mereka takkan jadi seperti kita pun. Jadi jangan sekali-kali kita tadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkhidmat kepada agamanya. Itu yang amat takut tadi. Maksud kalau sekarang ni semua orang bila dia kerja dalam satu-satu majikan, ada gaji banyak, ada tempat yang selesa, dia amat takut kena buang kerja tadi.
Sebab dia kata kalau kena buang ni habis aku macam mana nak bayar hutang, macam mana nak bayar bulanan perbelanjaan semua. Tapi sekarang ni kita pertama ni kita tak pernah minta pula nak jadi pekerja Allah Taala. Dan dah kalau dah jadi kita jadi dipilih untuk jadi pekerja Allah, kenapa pula kita tak takut pula dipecat? Kan pertama kena azam kan untuk berkhidmat kepada agama. Dan bila kita dah diterima berkhidmat kepada agama, kita kena bersyukur. Bersyukur bersungguh-sungguh supaya kita tadi ditambah lagi dengan kurniaan dan untuk mengelakkan kita tadi jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu ialah nasihat daripada Imam Abu Hamzah kepada kita lah. Dan terakhirnya salah seorang dalam terakhirnya Imam Abu Hamzah As-Sufi ni, dia menzarahi salah seorang wali Allah yang agung juga, namanya Imam Sahal ibn Abdullah At-Tustari. Jadi apabila dia menzarahi Imam Sahal tadi, Imam Sahal pun kata kepada dia, Abu Hamzah ni, kau ni pergi mana tadi? Dia kata, aku menzarahi seorang sipulan. Dan sipulan tadi, dia bagi tahu kepadaku mabuk ni ada 4, dia kata. Jadi Imam Sahal ni salah seorang wali Allah yang agung juga. Maksudnya dia antara wali Allah yang dikurniakan dengan makom yang tinggi dan ilmu-ilmu yang tinggi. Jadi apabila Imam Abu Hamzah kata, aku diberitahu bahawa mabuk ni ada 4 jenis, maka Imam Sahal bin Abdullah kata, i'ridha alayya. Cuba kamu ceritakan kepada aku apa benda ni. Apa 4 yang orang tu bagi tahu kamu? Dia kata, sukrus syarab. Mabuk disebabkan oleh minuman. Ini kita semua maklum. Mabuk kerana minum arak. Ni semua orang faham. Dan satu lagi dia kata sukrus syabab. Mabuk dengan sebab orang tadi muda. Jadi antara orang yang mabuk ni maknanya tak sedar diri. Jadi antara orang yang tak sedar diri dia tadi hamba Allah, tak sedar diri dia tadi ialah hamba yang mukallaf, tak sedar diri nak bertobat, tak sedar diri bala nak datang kalau kamu tadi buat maksiat, tak sedar diri yang kamu ni kenapa lalai sangat. Antara orang tak sedar diri ni pertama sekali sebab minum arak lah. Dah minum arak, apa yang dia nak sedarnya? Satu lagi orang yang selalu dia tak sedar diri ni ialah sukrus syabab. Ialah orang yang masih muda, remaja-remaja. Itu dia akan ditimpa dengan mabuk lah. Main game pagi, petang, siang, malam. Tak sedar diri, tak fikir masa depan, tak fikir pelajaran, tak fikir apa. Dia ada kemabukan di situ. Itu jadi dia tujuan dia nak bagi tahu ni untuk kita nilai diri kita. Ada tak kita ditimpa dengan mabuk-mabuk gila ni? Lepas tu satu lagi dia kata yang ketiga ialah sukrul mal. Mabuk terhadap harta. Maksudnya dia punya fikiran kepada harta tu 24 jam, 10 tahun, 20 tahun, 30 tak berhenti-henti. Kan sangat kuatnya mabuk ni tadi. Maksudnya dia mabuk kepada harta tadi tu, lupa nak semayang, lupa nak berzikir, lupa nak bertaubat, nak masuk suluk pun tak boleh, semua tak boleh. Sebab terlampau mabuk sangat dengan harta. Yang keempat dia panggil sukrus sultanah. Mabuk kuasa. Ini pun satu jenis mabuk juga. Maksudnya dia kejar politik berpuluh-puluh tahun sampai tak habis-habis. Jadi faqala. Jadi bila dah bagi tahu 4 jadi mabuk tadi tu, kita minta lindung lah daripada keadaan tidak sedar terhadap diri. Kan kita minta agar Allah beri keampunan kepada kita. Jadi Imam Sahal bin Abdullah kata, wa sakratani lam yukhbirka bihima. Ada 2 lagi mabuk yang orang tu tak bagi tahu kepada kau. Jadi kita kena tengok apa pula mabuk ni. Pertamanya mahuma. Jadi Imam Abu Hamzah pun tanya mahuma, apa benda 2 tadi tu. Faqala sukrul alimi idza ahabba dunya. Mabuknya ahli ilmu apabila dia tadi mencintai dunia. Ini pun satu penyakit juga. Maksudnya dia ada ilmu agama, tapi dia cintakan kemasyhuran dunia. Dia cintakan harta benda dunia. Jadi dia akan mabuk dalam dia punya aktiviti tu, lupa nak bertaubat, kan, lupa nak bertarekat, lupa nak cari guru mursyid, lupa nak beribadat dan sumbang. Itu pun satu jenis mabuk juga. Itu mabuk yang menimpa ahli ilmu. Satu lagi dia kata yang keenam sukrul abid idza ahabba an yushara ilaihi. Mabuk ahli ibadat apabila dia tadi cinta untuk orang menyebut-nyebut namanya. Ini mabuk yang terakhir lah. Maksudnya yang menimpa ahli ibadat. Jadi kalau macam yang lain-lain tadi tu, kita rasa mungkin tak kena kepada kita. Saya tak pernah minum arak ni ustaz. Syabab-syabab ni pun saya dah lepas ni, zaman ni saya tak, bukan remaja lagi. Ataupun mabuk harta. Saya tak ada harta ni. Ataupun mabuk politik. Ni pun saya tak ada mabuk juga. So, saya tak terlibat politik. Saya tak suka politik. Habis sekarang ni awak buat apa? Mabuk belajar. Mengaji pagi, petang, siang, malam. Kuliah sana sini tak habis-habis. Mengajar sana sini tak habis-habis. Tanya, dah berzikir ke belum? Tak ada. Tanya, ada istighfar kita ada? Tak ada juga.
Kan, maksudnya dah kenal Tuhan ke belum? Tak kenal juga. Tapi kita ni mendakwa kita ahli ilmu. Kita mendakwa diri kita ustaz, ustazah, tuan guru, pengajar seumpamanya. Tapi dia mabuk dengan dunia yang dia tengah buat tadi tu. Dia tak peduli ke Tuhan. Itu pemabuk juga. Itu mungkin terkena kepada ahli ilmu. Tapi yang takut sekali sukrul abid ni. Orang yang beribadat tapi dia dah mula ada ujub di dalam dirinya. Beribadat tanpa guru, beribadat tanpa baiat, beribadat tanpa nur, sememangnya akan membawa kepada salah satu daripada dua hasil. Pertama, jemu. Buat apa ibadat yang tak dapat hasil apa pun. Tapi yang kita takutnya ialah ahabba an yusyara ilaihi. Dia suka untuk orang tadi menunjuk kepadanya. Maksudnya orang tadi sebut nama dia. Dia ni orang bagus, selalu pergi masjid. Kamu tahu, dia ni bagus ni, selalu mengajar. Dia ni bagus ni, hebat, ilmunya banyak. Dia suka orang tadi menyebut-nyebut namanya. Itu pun mabuk juga. Maksudnya mabuk tu maksudnya kalau dia dah duduk dalam keadaan tu, boleh menyebabkan dia tak sedar diri. Dia berkekalan dalam masa yang panjang. Sebab tu dia kata tadi, salah satu golongan manusia yang amat susah juga nak masuk tarekat ni dua ni lah. Satu orang ada ilmu yang dia rasa dah pandai. Satu orang yang kaki masjid. Sebab dia rasa dengan pergi masjid tadi dah cukup dah. Saya dah pergi masjid tiap-tiap hari dah ustaz. Saya tak pernah tinggal 5 waktu ni. Saya semua kuliah pun saya dah pergi. Jadi bila kita kata mari nak masuk tarekat, marilah bertaubat, marilah menghadap Allah Ta'ala, marilah berzikir, dia kata tak payah kan, saya dah pergi masjid dah cukup. Itu dia panggil mabuk tu ni. Mabuk dengan ibadat yang dia suka sendiri ya. Ibadat yang tidak melawan nafsunya. Wallahu ta'ala alam. Dan akhir sekali kita bincang tentang kewafatan Imam Abu Hamzah Muhammad ibn Ibrahim al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Jadi kata imam ni, dia mendengar satu suara berkata kepadanya, takallamta fa ahsanta. Kan kita bincang dia antara orang pertama yang bercakap tentang tasawuf di khalayak ramai. Jadi dia tadi terkenal. Jadi bila datang suara tu kata takallamta fa ahsanta, kamu dah bercakap, melaksanakan tugas fa ahsanta, dan kamu telah menyempurnakan tugas tersebut dengan baik. Baqiya alayka an taskuta fa tuhsin. Jadi kita yang tinggal lagi apa yang kamu nak buat, kamu diamlah. Kamu diam dan kamu berbuat baik juga. Maksud sekarang ni yang dia nak ni ialah maqam ihsan. Ihsan tu maknanya kita bercakap pun kita pandang kepada Allah, dan bila kita diam pun kita pandang kepada Allah Ta'ala juga. Jadi dia dah kata kamu dah bercakap, dah okey dah. Sekarang sampai masa untuk kamu diam. Maksudnya dia nak bagi tahu kepada kita hadis yang Rasulullah kata tadi, falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, dia akan melalui dua fasa. Pertama ni lah falyakul khairan. Bercakaplah benda-benda baik, mengajar manusia, menasihat manusia. Aw liyasmut, dan akan sampai satu masa kamu diamlah. Maksudnya bila kita dah nak menghadap kepada Allah, bila kita dah nak meninggal dunia, kita diamlah. Maksudnya kita diam sampai hati kita tadi boleh kuat. Himpunkan segala kekuatan kepada hati tadi untuk mengucap apabila kita nak meninggal dunia. Jadi apabila datang suara tu bercakap kepada dia, fama takallama ba'da zalika, maka dia pun tak bercakap lagi dah selepas tersebut, hatta mata, sehingga dia tadi meninggal dunia. Masa setengah ulama kata masa dia tengah mengajar tadi tu, bila datang suara tadi tu, dia pengsan. Dia terus jatuh pengsan. Jadi orang terpaksa papah dia bawa balik dia ke rumah, dan seminggu selepas tu dia tadi meninggal dunia. Jadi maksudnya itu ialah persediaan. Apabila kita nak meninggal dunia, apabila kita nak menghadap kepada Allah, maknanya kurangkanlah bercakap. Kurangkan bercakap dan banyaklah berzikir di dalam hati tadi, supaya kita boleh menguatkan hati untuk sampai kepada Allah apabila nak tercabut nyawa tadi. So, apabila kita bercakap ni sebenarnya kita mengeluarkan tenaga. Kita bercakap dari itu sebenarnya kita banyak mengeluarkan nur tadi melalui lidah kita kepada orang lain, dan kita tak perlu pun penur tadi kita perlu pada diri kita untuk kekuatan untuk menghadap kepada Allah, ihsan dan seumpamanya. Dan itu ialah beberapa panduan kepada kita tentang riwayat hidup salah seorang imam yang agung, iaitu Imam Abu Hamzah al-Baghdadi Muhammad Ibrahim, yang dinyatakan oleh Imam Abdul Wahab Syarani dalam kitabnya. Dari segala yang baik daripada Allah Ta'ala dan segala salah silap daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Jadi saya serahkan sebelum majlis kepada Ustaz Hafif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada soalan. Sila. Jadi di permulaan pengajian tadi Syekh berkata bahawa Syekh Abu Hamzah ni antara ulama yang terawal bercakap berkaitan dengan ilmu sufi secara terang-terangan.
Jadi adakah ilmu tasawuf ini perjalanan dia bermula daripada penyebarannya secara bersembunyi ataupun dia khusus pada ahli semata-mata. Ya, jadi kalau kita baca riwayat hidup Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maknanya Sayyidina Abu Hurairah pun dia kata, semua hadis yang aku sampaikan kepada kamu ialah separuh daripada hadis yang aku dengar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ada ilmu yang boleh dicakapkan di khalayak ramai. Maksudnya, jadi hadis-hadis tentang hukum hakam, hadis-hadis tentang akhirat, hadis-hadis tentang fadilat, itu dicakapkanlah kepada awam. Tapi ada hadis yang khusus kepada orang yang mengamalkan sahaja. Maksudnya orang tak beramal, buat apa kita nak cerita kepada dia perkara tentang nur, perkara tentang maqam, perkara tentang perkara-perkara rohani dalam hati ni. Perkara hati ni, kalau orang tadi tak beramal, kita cakap pada dia pun tak ada faedah sebab dia tak beramal. Jadi, bila orang tu nak beramal, bila dia pergi jadi murid secara khusus. Oh, ni guru rohani, aku jadi murid kepada dia. Jadi guru tu akan cakap pada dia seorang ni. Jadi nak menceritakan permasalahan kerohanian kepada khalayak ramai yang bukan murid, jadi benda tu tak dibuat. Di peringkat awal memang tak dibuat lah. Maksudnya, dia orang faham. Untuk pengajian umum, itu ialah ilmu-ilmu syariat semata-mata. Adapun ilmu tarekat, ilmu hakikat, itu perlu kepada pengajian tertutup. Jumpa guru tu secara khusus, belajar dengan dia. Macam Sayyidina Abu Hurairah juga kata, dia ada salah seorang daripada tabi'in tadi, datang duduk dalam rumah dia 6 bulan. Belajar dengan dia. Maksudnya bukan Sayyidina Abu Hurairah tak mengajar di masjid ke apa, dia banyak dah dia mengajar hadis tadi, tapi dia orang datang untuk ambil separuh lagi ilmu dia yang dia tak cakap di khalayak ramai tadi. Itu ilmu secara khusus yang diberi kepada orang yang berkehendak sahaja. Sebab dia kata khatibun nas ala qadri uqulihim. Maksudnya kita nak bercakap kepada orang ni mengikut kadar akal mereka. Maksudnya kalau orang awam, dia hanya boleh dengar yang syariat saja. Jadi lepas tu, kalau dia berminat, dia kena beramal supaya otaknya tadi jadi lebih berkembang. Akalnya lebih berkembang, akalnya hidup dan bangkit, baru kita boleh cakap perkara yang lebih tinggi. Lepas tu bila akalnya dah lebih sempurna, baru kita boleh cakap perkara yang lebih tinggi. Jadi bukan tak nak cakap. Masalahnya sebab tak bersedia. Orang nak dengar tu tak bersedia. Wallahualam. Jadi itu yang berlaku lah di peringkat awal dan sampai sekarang pun sama. Cuma dia tadi diizinkan untuk untuk memberitahu ada lagi ilmu selain daripada ilmu syariat. Dia diizinkan bercakap tu lah. Maksudnya dia antara orang yang awal bercakap tadi. Wallahualam sini. Maknanya macam Syekh Junaid Al-Baghdadi, dia pun cakap juga, tapi selepas daripada ni. Saya rasa dia selepas daripada ni. Maksudnya dia ni lagi awal bercakap dari tu. Yang lain tu semua selepas daripada dia, sambung-sambung dia punya keizinan dari tu. Maksudnya bila Allah dah izinkan buka, jadi dia dibenarkan cakap seterusnya lah. Tapi bercakap tu, macam yang tajuk dia cakap ni ialah pada ilmu tarekat. Tapi yang ilmu hakikat hanya dibenarkan pada zaman Ibnu Arabi radhiyallahu anhu. Dan lagi lambat. Kan ilmu hakikat tu yang diajar secara khususi, secara khusus seorang kepada seorang. Guru kepada murid seorang-seorang dibawa lah sampai kiamat. Cuma bila sampai zaman Ibnu Arabi diarahkan cakap secara umum. Jadi bila Ibnu Arabi cakap ilmu hakikat secara umum, tulis dalam kitab, sebar kepada semua manusia. Jadi ada yang terima, ada yang tak terima lah. Wallahu a'lam.